Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah today we will continue our lesson in Unit 5, which is the last unit of the semester, and it is sequence and series. Okay, so basically dalam sequence and series kita akan pecahkan pembelajaran kita kepada 3 bahagian. Yang pertama sekali kamu akan belajar tentang sequence and series. Yang kedua, kamu akan belajar tentang arithmetic progression. Dan yang ketiga, bahagian terakhir iaitu kita akan belajar tentang geometric progression. So, apa yang awak akan belajar dalam ketiga-tiga subtopik ni, after complete the unit, you must be able to identify the sequence and series. Maknanya apabila saya berikan contoh, awak mesti tahu sesuatu rujukan tu adalah sequence ataupun series. Yang kedua, determine the nth term and sum of nth term of arithmetic progression. So, untuk outcome yang kedua ni, dia adalah outcome untuk topik arithmetic progression 5.2. Yang ketiga, determine the nth term, sum of the first term and sum of infinity. So, untuk outcome yang ketiga, untuk outcome item ketiga ni adalah untuk pelajaran 5.3 dalam geometric progression, dan terakhir sekali analyze and solve problem related to AP stands for arithmetic progression and GP stands for geometric progression. Maknanya C4 ni maksudnya analyzing. Kamu akan ada soalan-soalan berbentuk analyzing, soalan-soalan yang membentuk application masalah sebenar yang perlu diselesaikan menggunakan aplikasi arithmetic atau geometric progression. Tapi sebelum kamu apply, kamu kena analyse dulu soalan-soalan tersebut untuk mengenal pasti kaedah-kaedah menjawabnya. That's why this C4. Okay. Okay, so kita akan mula dengan tajuk yang pertama iaitu sequence and series. Dalam tajuk sequence and series, first kali kamu perlu belajar apa itu sequence, apa itu series. Sequence ni adalah susunan nombor. Manakala series pula adalah hasil tambah nombor-nombor. Okay, itu dalam masa yang mudah lah untuk kamu faham. Jadi apa yang awak akan belajar dalam sequence and series, yang pertama sekali adalah kamu kena belajar macam mana kita nak kenal pasti pattern susunan sesuatu nombor. Contoh kita ada yang pertama sekali ni 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kamu tengok antara 0 ke 1 ni kita ada pertambahan satu nilai. 1 ke 2 kita tambah 1, 2 ke 3 kita tambah 1. Jadi tambah tu adalah add lah. This is plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Maknanya pattern nombor kita adalah kita bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. So the pattern is add 1 to the preceding term. So kita tengok contoh yang ni, 3, 9, 27, 81. So antara 3 ke 9 ni, kalau kamu nak kata, kamu boleh buat apa-apa operasi lah, tambah, tolak, darab, bahagi. So kalau dia meningkat sama ada dia tambah. Contoh kita buat plus 6. 3 tambah 6, 9. Tapi kalau kita gunakan ni untuk yang seterusnya, 9 tambah 6, kita tak dapat 27. Maknanya bukan tambah. Jadi kita gunakan kaedah lain pula. So nak dapatkan 3 ke 9, sebenarnya kita boleh darab. Multiply by 3 times 3. Atau kita cuba pula untuk seterusnya, 9 kali 3. Oh, dapat 27. Jadi operasinya multiply 3. Sebab kita darab 3. To preceding term. Gitu. Okay, I leave this one for you. Okay, and then kita nak dapatkan pula formula. Formula ni maksudnya antara 3 ke 6. Tadi kan kita darabkan ataupun tambahkan. 3 ke 6, kita letakkan nilai pertama. Okay, antara 3 ke 6 ni, kita 3, 6, 9, 12, 19. Kalau kamu tengok ni sebenarnya sifar 3 kan. 3, yang ni 3 darab 1. And then untuk yang kedua 3 darab 2. Untuk yang ketiga 3 darab 3. Maknanya nilai 3 kat depan ni dia maintain lah 3. Tapi nilai di sini 1, 2, 3, 4, 5.
dia meningkat. So, nilai yang meningkat 1, 2, 3, 4, 5 ni kita panggil sebagai N. Di mana N bermula daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, so itu tadi semua pengenalan sahaja. Setakat ni dalam final exam tak pernah lagi lah ditanyakan. Cuma mungkin dalam quiz, kalau ada dalam quiz. Okay, so yang kita nak masuk betul-betul adalah 5.3. Yang ni you kena mula fokus betul-betul. So to write down the terms of sequence. So bila kita sebut term ni kita wakilkan sebagai huruf T. N. N tu apa? N adalah sebutan. Contoh saya ada Tn equals to N over 3N plus 1. I want to find the 8th term. So nak dapatkan T8, maknanya 8 ni adalah kita punya N. Jadi nak kira T8, ini persamaan kita. This is our equation. Sorry, this is our sequence equation. Bila kita tukarkan N di sini jadi T8, maknanya apa-apa yang ada N, sini N, sini N, sini N, semua N tu kena tukarkan kepada N yang kita nak dekat dalam soalan kita. So, kita ada T8 equals to 8 over 3 times 8 plus 1. Ini tekan calculator teruslah. So, saya kira yang bawah Okay, 3 times 8 plus 1, 25. So, T8 is 8 over 25. The first 4 term. So, maknanya kalau kita nak cari the first 4 term, dia nak kita cari T1, T2, T3, T4. Nak kira macam mana? So, yang ni dah kirakan lah. Cuma saya nak tunjukkan. Bila kita nak kira T1, tadi kan persamaan kita Tn equals to N over 3N plus 1. Jadi kalau kita nak cari T1, so N ni akan tukar jadi 1. T2 jadi 2. T3 jadi 3. T4 jadi 4. So setiap nilai ni kita masukkan dalam persamaan Tn kita. And then the first 4 term, sebab tadi soalan nak first 4 term, awak mesti rewrite balik untuk dapatkan awak punya jawapan. Okay, kalau tadi sequence kita dapatkan term. Term ni maksudnya kita dapatkan sebutan satu persatu ni. Nilai-nilai dalam susunan nombor. Kalau series pula, series adalah hasil tambah nilai-nilai tersebut. So, nampak tak? Simbol dia akan jadi tambah. Okay, jadi apabila kita ada, sebenarnya dia sequence yang sama. Cuma kita nak hasil tambah dia. Jadi nama dia dah jadi series lah. So, contoh kamu ada ada sequence of number. Series of number dia buat bentuk macam ni. Dia nak cari S8. So kita tengok dulu kat sini ada berapa bilang kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have 9 terms in a series. And we want to find S8. Jadi bila kita nak dapatkan S8, dia mesti ditambahkan untuk 8. Awak jangan tambahkan semua tau. Awak kena tengok juga. Sekarang kita punya sebutan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 9. Tapi dia nak sampai 8 sahaja. So, tambahkan sampai 8. Nampak? Sebab tu dia tambah sampai 22 je. And then, hasil tambah ni, inilah kita panggil series untuk sum of 8 term. Kadang-kadang soalan diberi dalam bentuk S. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk perkataan. Kalau sekiranya diberi dalam bentuk perkataan, contoh macam soalan B. Find the sum of first 4 term. Jadi kita nak cari yang 4 yang pertama je. So T1, T2, T3, T4. Sampai sini sahaja. That's why dia tambahkan sampai 10. Okay. Okay, next is 5.3.